Berkongsi membaca. Apa itu teknik berkongsi membaca? Teknik ini merupakan kaedah yang terawal dan efektif yang digunakan oleh guru semasa pendedahan awal sesi pengajaran kepada murid ambilan tahun baharu. Guru akan menyediakan teks bacaan seperti buku cerita terlebih dahulu kepada murid. Kemudian, murid-murid akan dipandu oleh guru untuk membaca bahan bacaan dengan suara yang lantang dan kuat. Teks itu akan dibaca beberapa kali agar murid dapat memahami teks dengan senang dan cepat. Akhir sekali, murid akan diberi peluang untuk bertindak balas terhadap pembacaan, menerusi penulisan, lukisan, perbincangan dan sebagainya. Kesannya, murid akan berasa lebih yakin untuk membaca bahan bacaan kerana dibimbing oleh guru tanpa rasa malu atau takut atas kesilapan sewaktu membaca teks bacaan. Kekuatan. Pelajar akan membaca dan membuat perbincangan bersama ahli kumpulan tentang isi kandungan bahan bacaan. Kelemahan pula, pelajar tidak mempunyai keyakinan diri dalam mewakili pelajar lain untuk membaca. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan A, kumpulan afiliasi. Nama pensyarah bagi kursus BMK 3033 ialah Dr. Nur Zulhidayah binti Muhammad Zulkifli. Video kami bertajuk pengaplikasian teknik berkongsi membaca. Murid-murid, sekarang cikgu nak anda semua untuk membuka lembaran 192 dan 193. 192. Apa ni? Pasal aku ada aplikasi Oh, semalam kita stop dekat tempurut kan? Ini sama. Baiklah, kita akan belajar tentang topik fungsi alat artikulasi di bahagian pita suara. Okey, cuba tunjuk mana pita suara anda. Sini. Sini juga. Ini pita suara. Okey, ikut cikgu ya. Pita suara terbuka. Pita suara terbuka. Lebar. Dalam bernafas. Normal. Okey, yang kedua, pita suara terbuka. Dalam menghasilkan bunyi. Tak bersuara. Okey, yang ketiga, pita suara tertutup. Dalam menghasilkan bunyi bersuara. Yang keempat, pita suara tertutup. Rapat. Dalam menghasilkan bunyi hamzah. Yang kelima, fungsi utama pita suara adalah untuk pintu klip yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. Okey, yang terakhir, dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara, maka terbentuklah satu celah atau ruang di antara sepasang pita suara. Celah itu disebut glotis. Baiklah, kita akan mengulang semula bacaan ini. Okay, yang pertama, pita suara terbuka, lebar, dalam bernafas normal. Yang kedua, pita suara terbuka, dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. Yang ketiga, pita suara tertutup, dalam menghasilkan bunyi bersuara.
Baiklah, yang keempat, pita suara tertutup rapat. Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah. bunyi hamzah. Yang kelima, fungsi utama pita suara Fungsi utama pita suara adalah untuk pintu klip pintu klip yang mengatur pengawasan arus udara. Baiklah, cikgu sekarang kamu semua bincang mengenai perkara yang telah kita baca sebentar tadi. Baiklah murid-murid, sekarang masa sudah tamat. Jadi saya nak anda semua pilih satu orang wakil untuk terangkan secara ringkas mengenai perkara yang telah kita baca sebentar tadi. Jadi siapa? Secara sukarela? Saya dulu. Adam. Okey, pita suara ni dia mempunyai 4 keadaan, iaitu pita suara terbuka, lebar, pita suara terbuka, pita suara tertutup dan akhir sekali pita suara tertutup rapat. Pita suara terbuka lebar adalah dalam keadaan bernafas normal, manakala pita suara terbuka untuk menghasilkan bunyi tak bersuara. Pita suara tertutup menghasilkan bunyi bersuara, manakala pita suara tertutup rapat menghasilkan bunyi hamzah. Fungsi utama pita suara untuk pintu klip yang mengatur pengawasan arus udara. Itu sahaja cikgu. Baiklah. Jadi, terima kasih Adam. Sila dulu. Baiklah kelas, memenangkan anda semua telah paham. Jadi, masa sudah mencemburui kita. Jadi saya akan tangguhkan kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semua berdiri. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Bersama. Yusuf. Oh, masa pun telah mencemburui. Saya tamatkan, tangguhkan. Perkara yang telah kita baca sebentar tadi. Jadi siapa sukarela? Saya cikgu. Okey. Pita suara ni macam mana? Badan yang kecil. Macam mana aku nak? Sabar. Turun dulu.